doa, kita berdoa macam Nabi berdoa, wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan sekarang kita bersama-sama Ramadan. Jadi amatlah rugi kalau kita mensia-siakan kehadiran Ramadan dalam hidup kita pada kali ini, insya-Allah. Cukuplah, memadailah kalau kita mendengar sabda Nabi SAW. Nabi kata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalaulah umat aku tahu apa yang ada pada Ramadan tu, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Nescaya mereka akan bercita-cita, mereka nak kalau boleh tiap-tiap bulan tu Ramadan ke semua. Ini dah memadai dah. Jadi kalau kita tak memanfaatkan kedatangan Ramadan dengan semaksimal mungkin, kita rugi lah. Kita akan menyesal. Menyesal bila kita ada di akhirat, kita mati masuk kubur. Kalau aku tahu apa rabak lama dah. Nah. Ni kita hadir ni majlis tazkirah ni, pahala ni cukup besar dah. Nabi ada kata, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatu sana." Barang siapa yang hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan, kataballahu ta'ala, Allah tulis bagi dia, makna tulis bi kulli qadamin, setiap langkah di ke majlis ilmu tu ibadatu sana, ibadat setahun. Agak-agak berapa langkah daripada rumah kita main masjid ni. Tahulah kalau 100 langkah diumpamakan kita ibadat 100 tahun. Bukan satu makna perkara yang kecil, perkara yang besar. Patut sangatlah Nabi kata, kalau kita tahu apa yang ada Ramadan, pada Ramadan, kita nak semua bulan tu Ramadan. Jadi tuan-tuan, pada malam ni saya nak sampaikan beberapa perkara lah, lebih kepada diri saya dan juga pada tuan-tuan sekalian lah, supaya kita dapat menghidupkan Ramadan ni semampu tenaga kita. Dan kita kena ada satu azam yang kuat, cukup kuat. Kerana tuan-tuan, Allah lebih tahu kita ni manusia kerdil, manusia yang diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memikul dua tanggungjawab yang besar. Yang pertama, tanggungjawab ubudiyah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak jadikan manusia dan jin melainkan untuk ibadat kepada aku. Ini tugas kita yang pertama. Yang kedua, tugas berkhilafah Allah di muka bumi Allah Ta'ala ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan, makna kata aku nak jadikan khalifah, yakni manusia di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Tugas, dua-dua tugas ni tuan-tuan, merupakan amanah yang pernah Allah tawarkan kepada langit dan juga bumi, bukit bukau gunung ganang. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami pernah menawarkan amanah ubudiyah, amanah khilafah ni kepada langit bumi, bukit bukau gunung ganang. Fa abaina an yahmilnaha, depa tak sanggup. Wa ashfaqna minha, dan depa tolak, tak mampu, tak berani nak pikul. Wa hamalahal insan, tapi manusia sanggup terima memikul amanah dua ni, amanah ubudiyah dan juga amanah khilafah di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Allah kata, innahu kana zaluman jahula. Manusia ni tuan-tuan adalah, makna kata daripada orang yang zalim dan juga kumpulan yang jahil. Dan Allah tahu betapa lemahnya manusia ni, tapi dah sanggup memikul tanggungjawab ni. Memanglah tuan-tuan, kita ada musuh kita syaitan, musuh kita nafsu yang biasa menghalang kita, dan Allah tahu betapa kerdilnya kita. Maka Allah jadikan dalam masa 2 bulan tu ada 1 bulan Allah bagi, makna kata, berbagai-bagai rangsangan, berbagai-bagai tawaran. Kalau kita ibaratkan kita pakai handphone,
kita duk pakai manjang sampai masa bateri habis. Kita duk nak buat kerja-kerja agama, nak ibadat kepada Allah, nak melaksanakan tugas khilafah untuk kita kita ni semua ni tuan-tuan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua pemimpin. Kita memimpin pada isteri kita, pada anak-anak kita, kepada masyarakat kita, untuk membawa semua di bawah kepimpinan kita ini supaya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu kita kerdil, kita tak mampu, maka Allah bagi tuan-tuan charge, tawaran bulan Ramadan untuk dia terus berjalan pada 11 bulan yang lagi akan datang. Tuan-tuan, ibarat kalau kita pakai handphone, dia sampai satu masa bateri habis, dia kena charge. Maka diibaratkan Ramadan ni bulan charge bateri, charge keimanan, charge Islam kita, charge kekuatan kita untuk kita terus berjalan di 11 bulan yang akan datang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tama saya nak mengajak diri saya, tuan-tuan, mari kita melihat Ramadan ni, tuan-tuan, bukan satu bebanan. Perintah Allah untuk puasa ni bukan bebanan. Dia lebih merupakan, tuan-tuan sekalian, merupakan makna kata anugerah daripada Allah Ta'ala, pemberian Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalikal falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un. Kata oleh Muhammad, ini merupakan bi fadlillah, anugerah Allah, wa bi rahmatihi, kasih sayang Allah. Allah tak bagi kat umat-umat lain, Allah bagi kepada umat Muhammad SAW, umat terbaik. Allah hadiah kat mereka ni Ramadan. Kita gembira datangnya Ramadan merupakan, kenapa? Ia merupakan anugerah Allah. Fabizalika falyafrahu, dengan sebab itu mereka tu bergembira. Gembira dengan anugerah Allah. Kita gembira dengan kurniaan Allah. Ramadan ni kita seronok kerana anugerah Allah. Wa huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik, kata Allah, daripada apa yang kamu himpunkan. Kita himpun tarawih, witir, sunat tasbih, sunat tahajud. Ini kecil jika dibandingkan kita melihat dengan mata hati. Ini semua anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergembira kerana itu. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga sedang, Allah bila suruh kita puasa, ayat semua kita tahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajib kamu semua tu berpuasa. Puasa ni Allah suruh pada orang beriman. Orang kafir yang puasa, Tuhan tak mau terima. Tuhan tak suruh orang kafir puasa, Allah cuma suruh orang beriman puasa. Allah tak terima puasa orang kafir, Allah Ta'ala cuma terima puasa orang beriman. Apa beza kafir dengan beriman? Orang kafir, tuan, dan juga benda-benda lain, Allah bersifat pemurah. Dia bagi udara, dia bagi air, dia bagi macam-macam kesihatan, dia bagi macam-macam. Ini atas dasar pemurah Allah Ta'ala. Tetapi kepada orang beriman, dia sayang. Kerana sayang tu dia panggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, aku wajib mampu puasa. Puasa ni bukan nak dera kita. Puasa dan ibadat-ibadat yang lain lebih merupakan anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan boleh melihat dengan mata hati, ibadat-ibadat sepanjang Ramadan ni merupakan kasih sayang Allah. Tuan-tuan buat dengan seronok, tuan. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan berat. Semua ni kita lakukan dengan penuh keseronokan, kerana ini merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita bertekad, berazam, kita nak buat ibadat sepenuh-penuhnya, semaksimal mungkin di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Tapi tuan-tuan, kita nak buat, kadang-kadang kita tak boleh buat, tak ada kekuatan. Pasal apa? Di sini saya nak ambil sikit, tuan-tuan, tip yang diberi oleh ulama-ulama sufi. Bagaimana kita nak dapat kekuatan dalam menghidupkan Ramadan yang penuh barakah ini. Saya ambil daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala.
dalam kitabnya yang bernama Minhajul Abidin. Imam Ghazali pula menakalkan perkataan seorang ulama sufi besar namanya Ma'ruf Al-Qarqi rahimahullah ta'ala. Qala Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, kata Imam Ghazali, balaghana an Ma'ruf Al-Qarqi rahimahullah ta'ala annahu qala fa iza sumta fanzur alai syai'in tubtir wa indaman tubtir wa ta'ami man ta'kul. Kata Imam Ghazali, telah sampailah kepada kami, balaghana an Ma'ruf Al-Qarqi rahimahullah ta'ala, telah sampailah kepada kami daripada Ma'ruf Al-Qarqi sekira-kira annahu qal, dia berkata. Sikit pengenalan siapa Ma'ruf. Ma'ruf Al-Qarqi ni tuan-tuan, dia sebenarnya asalnya orang Nasara, orang Kristian, tapi dia masuk Islam. Lepas masuk Islam, dia jadi seorang ulama besar tuan-tuan, terutama sebagai seorang ulama sufi. Hebat amalan dia. Yang lebih menakjubkan tuan-tuan, bapa dia ketua padri, ketua gereja di Basrah. Dia dapat tarik puak dia masuk Islam. Itu yang hebat tu. Kita kadang-kadang kita hebat, tapi tak dapat tarik isteri pakai tudung. Ni yang leceh kan? Tak dapat tarik anak. Tu leceh sikit. Tapi Ma'ruf ni bukan setakat isteri, anak, bapa dia yang ketua padri, dia boleh tarik masuk Islam. Dia orang hebat. Dia bagi nasihat kat kita. Dia kata apa? Fa iza sumta fanzur alai syai'in tuftir. Bila kamu berpuasa, pertama-tama yang kamu kena pastikan, fanzur alai syai'in tuftir, tengok belik amat-amati atas apa kamu berbuka. Kita buka puasa dengan apa? Apa benda yang kita buka? Wa indaman tuftir, dengan siapa kamu berbuka. Wa ta'ami man ta'kul, makanan siapa kamu makan. Semua cerita ni cerita buka puasa, cerita makan. Pasal apa saya ambil benda ni? Kerana tuan-tuan, kita puasa 14 jam. Kira-kira 14 jam. Daripada kita mula-mula puasa tu, daripada kita imsak sampai kita buka 14 jam. 14 jam kita berlapang tuan-tuan. Dia punya masalah dia buka. Kalau kita buka puasa dengan makanan yang haram, puasa kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Allah tolak tuan. 14 jam tu berlapang saja. Sebab tu Nabi kata, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Bahawa banyak orang puasa, dia tak dapat apa-apa pada puasa dia, melainkan lapar dan dahaga. Kenapa saya bangkitkan benda ni? Sebab akhir zaman ni, kita nak dapat makanan halal ni kena amat-amati sungguh. Boleh dikata tuan-tuan 90% lebih makanan yang kita makan hari-hari diproses oleh orang bukan Islam. Bolehkah kita harap orang kafir tuan-tuan tentang makanan halal haram ni? Dia mana tahu ayak tanjis, mutanajis apa, dia mana nak tahu apa? Sebab itu tuan-tuan berhati-hati sungguh dalam masalah makan yang diproses oleh orang Islam, orang bukan Islam. Terutamanya mi kuning. Mi kuning, tuan-tuan suka makan mi kuning, jangan beli kedai orang bukan Islam. Tuan-tuan beli mi kuning yang orang Islam proses. Lah ni dah ada orang Islam buat. Kerana tuan-tuan saya dapat maklumat, makanan mi kuning ni dia buh minyak babi. Dia berkata, mana Ustaz tahu? Lah, aku Ustaz, aku tahu lah. Tidak, aku tak jadi Ustaz lah. Saya cerita sikit tuan. Saya ketika duduk di kampung tu, ada seorang pemuda Cina. Dia mai jumpa saya, umur dia lebih kurang 22 tahun. Lepas tu dia mai duduk saya, dia mai jumpa saya, dia tanya, dia kata, saya ada masalah sikit Ustaz. Saya tanya, pasal apa? Saya dah masuk Islam. Mak bapak saya buang saya tak nak pergi mana. Oh, saya kata, cantik lah bah, aku jadi pak hang. Ni pak angkat hang, tu isteri aku mak angkat hang. Saya bawa dia pergi markas tuan-tuan. Saya bagi bilik satu kat dia. Saya kata di markas ni semua ada. Berai ada, sardin ada, ikan kering ada, minyak masak semua ada. Saya bagi seorang teman dia. Lepas tu saya minta seorang ustaz ajak dia fardu ain.
Lepas tu satu hari saya lapang sikit, saya pergi jumpa dia. Dia kata, hang dulu ni masa hang belum Islam, hang buat apa? Kerja apa? Dia kata, saya buat mi. Pak saya tokek mi di Lahad Ipoh. Saya kata, cantik. Aku boleh buka kedai kelang mi sini. Hang jadi tokek, saya kata. Boleh buat mi? Dia kata, boleh. Dia suruh saya kata, kita dulu Ustaz buat percubaan dulu. Kalau nampak pasaran bagus, kita buat kelang besar sikit. Dia suruh saya beli mi yang kayu dengan tangan tu, mesin mi. Buatlah mi, tuan. Buat mi 2 kilo tepung, dapat 5 kilo mi. Bila dah siap mi ni semua, dia kata kat saya, Ustaz, mi kita ni tahan 2 hari lah. Saya kata di kedai tu seminggu pun tahan, 10 hari pun tahan. Dia kata tubuh minyak babi lah. Takkan kot apa saya ya boh. Ni tangan ni boh, dia kata. Sudah. Saya kata, macam mana kita nak tahu kata mi ni ada minyak babi? Dia kata kat saya, senang je Ustaz. Ustaz pergi kedai depa tu, Ustaz beli mi, pergi hantar. Suruh test dekat Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Dia ada makmal. Cek DNA, ada tak ada DNA babi? Saya kata yang mudah sikit ada tak? Mudah sikit, senang Ustaz. Ustaz beli mi mereka, Ustaz simpan seminggu atau 10 hari. Lepas tu Ustaz tarik bagi putih urat mi tu. Ni urat mi bagi putih. Ustaz tengok tengah-tengah mi tu berlendiak. Di luar dia elok, tengah-tengah berlendiak. Makna tengah-tengah tu dah basi. Pasal apa luar tak basi, dalam basi? Dia kata sebab di luar tu kena minyak babi, di dalam tak masuk, tak sampai. Jadi dia kata, saya buat ni, kita bubuh minyak masak sikit, minyak masak semangkuk, maknanya kita bubuh minyak babi agak-agak 10 titik, 20 titik. Lepas tu kita siram, kita ya. Minyak babi Ustaz, aku urut dada aku berapa kilo dah masuk dalam dada aku. Tuan, ni kita nak hafal Quran tak boleh, nak bangun ibadat tak larat. Pasal dalam perut kita dah masuk benda-benda yang macam ni. Tuan nak makan lagi? Apa nak mampu? Itu satu. Jangan tuan, pastikan makanan ni diproses oleh orang Islam. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Makanlah yang baik-baik, kata Nabi. Kerjakanlah, kata Allah ni ayat Quran ni. Ya Rasul, kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Firman Allah dalam Al-Quran, wahai Rasul-Rasul, makanlah yang baik-baik. Baik-baik ni yang halal. Kerjakanlah amal soleh. Imam Ghazali kata, dengan makan yang halal baru boleh buat amal soleh. Duk makan benda haram, hampa mampu tak boleh buat amal soleh. Jadi kita heran, pasal apa aku tak larat nak makan tahajud, mayang tarawih, perkara nak cabut dan pasal apa ni, hancik makan minyak babi. Jaga. Lepas ni tuan-tuan, pastikan betul-betul. Yang kedua yang saya sarankan, ayam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak guna ayam untuk buka puasa, tuan-tuan kena cermat. Ayam di pasaran tu, di supermarket besar-besar tu, dibekalkan oleh syarikat yang gergasi. Yang gergasi ni tu aja masalahnya. Saya tuan-tuan, saya tak masuk kelang tu, tapi saya dapat banyak maklumat daripada tukang sembelih ayam. Ayam dia sembelih hari-hari berjuta-juta. Supply ni kata ni. Tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan sekalian, kawan saya ni 2-3 orang kerja di situ sembelih ayam. Dia kata, Ustaz, sembelihan tu amat meragukan. Tuan-tuan biasa pergi airport tak? Tuan-tuan tengok bagasi kan, dia musi ni kan. Ni musi juga, dia musi di atas. Lepas tu dia ada macam mata kai panjang. Lepas tu ayam ni diikat kaki sangkut di atas, leher lepas ke bawah. Yang tukang sembelih ni duk tunggu mai ayam mai. Dia pusing. Dia kata, Ustaz, kita baru bubuh gitu ya, ayam tu berjalan dah. Kita kalau sembelih perkemas elok-elok, kawan tu pegang leher kita, tu dia. Ini kita boh jadi dia jalan. Kita kadang-kadang Ustaz tak dan putih urat dia. Lepas tu, oleh kerana itu laporan kepada Majlis Agama Islam Perak, mereka tarik balik tuan-tuan sijil halal syarikat tersebut.
CJ halal tarik, tapi ayam tu dah lepas menahala dah, kata ceruk dah berjuta-juta tuan. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila syarikat ni buat rayuan kepada Majlis Agama Islam, majlis hantar pengok kasar. Masa pengok kasar mai, dia punya mesin jalan pelan, dah sebelah. Elok dia balik pada raih pula. Dah cepat banyak habis ni. Jadi meragukan. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, lepas sembelih dia terus dia rejam dalam air hangat. Bila rejam ni kita pun tak tahu dia mati pasal kena rejam ke, dia mati pasal kena sembelih. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, eloklah nak makan ayam tu, kita beli ayam balik rumah sembelih sendiri. Boleh tak boleh? Alah, hampa makan bukan banyak sekok lah. Apa payah sembelih sekok? Sembelih bagi putih, dua orang ni, orang penapasan, orang makan. Nampak orang tu bagi putih dua-dua. Jangan sampai tua tak boleh sembelih ayam lagi. Sembelih bagi putih. Lepas tu tuan-tuan basuh lehak dia, tuan-tuan basuh kepak dia, tuan-tuan basuh kaki dia. Ayam ni sejak daripada dia menetas sampai kita sembelih, dia tak pernah pakai kasut. Ayam ni kaki dia, ya Allah, tak tahulah tuan-tuan. Saya biasa buat ayam kampung ni. Ayam tu Allah tebal, kena beruih tu. Lepas tu tuan-tuan belah sikit perut dia, tuan-tuan buat keluar urat perut tu, tembak ayam bagi bersih dalam tu semua. Kalau sekira-kira kita rejam ayam tu, angkat ayam jernih. Ni dah tengok dalam tu, Allah, taik je tuan-tuan, berdanuk tempat dia rejam ayam tu. Aku nak makan berasa geli geleman. Apa buat sendirilah bagi. Celok sikit, lepas tu buang bulu. Alah, senang lah. Tak sampai 10 minit. Apa payah-payah sangat. Kita utamakan ni, nak buka puasa ni, makan halal. Boleh? 2. Yang 3, aku nak bak kat apa? Telur ayam. Ni telur ayam pun satu hal tak? Pernah pergi tak ladang telur ayam? Ladang ayam telur. Yang buat berjuta-juta ekor tu, yang supply telur atau teruk yang kita makan ni. Kalau tuan-tuan pergi, saya selalu pergi. Saya pergi beli telur untuk budak-budak makan. Telur ayam ni tuan, dia ada 2. Satu telur cuci, satu telur tak cuci. Telur tak cuci ni berlungguk taik. Tahun lepas saya bangkitkan hari ni, ada orang tulis dalam Facebook jawab. Ni saya kuliah ni, tak sekira ada orang rakam video, ada orang petik masuk dalam Facebook, masuk dalam YouTube, ada orang komplain. Telur, kalau telur ayam tu dia kata najis yang dimaafkan. Dimaafkan masa keluar pada pungkok ni tu. Dia jatuh atas taik, dah bergoi berlambak-lambak. Ini apa maaf apa? Memang kita nampak mata kita taik berlambak-lambak. Lepas tu dia cuci. Ni cawan besar ni ada apa nama tuala kecil, dia celup, dia keh najis, dia letak tepi. Itu telur cuci. Tu yang ada di pasaran tu. Dia tak boleh basuh. Kalau dia basuh, telur tu rosak. Memang dia tak basuh. Kita nak guna tu kena basuh. Najis ni tuan-tuan ada 2. Satu najis aini, satu najis hukmi. Najis aini ni, najis tu kita nampak di kulit telur tu. Mungkin dah kena panas lah apa gitu gini, najis tu luruh. Kulit tu nampak cantik, tapi dia masih ada najis. Namanya najis aini, najis hukmi. Contoh tuan-tuan, anak kita kencing atas lantai. Nampak dah ayat kencing dia. Bila nampak dipanggil najis aini. Kemudian kita tak basuh, main matahari, suluh, kering. Nampak dia kencing? Tak nampak. Tapi tempat dia kencing tetap bernajis. Najis tu nama najis aini. Kita kena basuh. Rata-rata telur ni ada pasaran najis aini, najis hukmi. Tak, memang ada. Kita minat makan roti canai telur. Kita pun pilah nak beli roti canai telur. Kawan buat roti canai pula, dia tak basuh telur. Roti canai telur satu, dia kata baik. Dia baik buat apa? Dia ambil tepung, dia balin. Lepas tu dia tanya. Tak lagi dia nak ambil telur ni. Telur nan terik tu dia ambil. Telur ni menajis kulit dia. Tangan dia minyak. Tang, tok, pang. Dia pun tampak mai tangan yang penuh dengan najis tai ayam. Apa makan roti canai tai ayam.
Macam mana Tuhan nak terima ibadat kita? Tuhan tolak tuan. Jadi kita berhati-hatilah bab makan. Min ai syai'in tuftir, atas apa yang kamu berbuka. Satu. Yang kedua, pesan ma'ruf, wa indaman tuftir, dengan siapa kamu berbuka. Buka puasa tuan-tuan, saya duduk tengok kata-kata tempat sepi, buka puasa di masjid lebih kurang 10 minit ya. Lepas tu pakat boleh sembahyang jemaah maghrib. Kan? Kita buka puasa tuan-tuan dengan tok imam, tok bilal, tok sia, ustaz, orang jemaah makan lebih kurang Tapi kalau kita buka puasa dengan orang kaki makan, maghrib habis, insya ada lagi. Insya nak main, maghrib pun tak lagi. Jadi tuan-tuan yang sekalian, kita ni nak jadi baik, kita berkawan orang baik. Kita nak sembahyang jemaah, kita nak aku nak jadi orang sembahyang jemaah, kita kawan orang sembahyang jemaah. Kita nak makan sikit, berkawan orang makan sikit. Kita nak kita ni orang baca Quran, berkawan orang baca Quran, insya-Allah. Sebab Nabi kata kawan ni memberi pengaruh pada kita. Kalau tak percaya, tanya anak muda, pasal apa merempit? Kawan lah bang. Pasal apa isap rokok? Kawan lah. Pasal apa dadah? Kawan lah. Kawan pengaruhi kita. Tak percaya apa kawan ni orang gagap. Cari satu orang gagap, hampa kawan dengan dia. Telefon dia selalu laba-laba dengan hampa gagap. Sebab itu ma'ruf kata wa indaman tuftir, dengan siapa engkau berbuka. Jadi makna kata tuan-tuan, dia tekan kepada kita bukan setakat makan halal, makan jangan banyak. Kalau kita makan banyak, kita tak ada kekuatan buat ibadat lah tuan-tuan. La tumitul qalba bikasrati ta'am wasyarab. Jangan kamu matikan hati kamu dengan banyak makan, banyak minum. Fa innal qalba kazar'i, sesungguhnya hati ni macam pokok tumbuh-tumbuhan. Yamutu iza kasura alaihal ma', pokok tu boleh mati dengan sebab banyak air. Sawit pun tenggelam, mati kan dengan bermain. Kita makan banyak, hati mati, tak boleh nampak pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala ni. Jadi kita tuan-tuan, makan yang halal. Yang kedua, jangan banyak. Itu kunci kita nak menghidupkan Ramadan di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Akhir sekali tuan-tuan, kita nak buat apa? Yang pertama tuan-tuan, Ramadan ni Quran lah. Ini kita kena faham. Ada orang dia rajin puasa, tapi Quran dia tak baca Ramadan. Rugi tuan. Dia macam tak kena tempang. Sebab hebat Ramadan ni, sebab dia turun Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan turun Quran. Apa maksud turun Quran? Quran yang tersimpan di Lauhil Mahfuz sejak azali tu diturunkan oleh Allah Ta'ala ke Baitul Izzah, langit dunia, pada malam Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Quran pada malam Qadar, Lailatul Qadar, malam Ramadan. Kemudian turun ke dunia ni sikit demi sikit selama 23 tahun. Jibril bawa turun kat Nabi kita. Bukan setakat Quran, kitab-kitab lain, Taurat, Zabur, Injil juga turun bulan Ramadan. Jadi mai kita baca Quran tuan. Tuan-tuan tak baca Quran, tuan-tuan menyesal tuan. Quran ni merupakan satu-satunya mukjizat yang kekal sampai kiamat. Mukjizat lain yang Allah bagi kat nabi-nabi, termasuk Nabi kita Muhammad, mukjizat itu pergi dengan perginya Rasul tersebut. Rasul tu mati, mukjizat habis. Tapi Quran, walaupun Nabi Muhammad dah wafat, tapi mukjizat dia kekal sampai sekarang. Dia ada kat kita. Kita tuan-tuan, nak cerita bagi kita tak hidup zaman Quran turun. Masa Quran turun kita tak ada lagi. Tapi sahabat-sahabat yang hidup zaman tu dia bercerita macam mana hebatnya Quran. Zaid bin Sabit, penulis wahyu Nabi, dia kata satu hari Nabi duduk sebelah aku. Biasalah tuan-tuan, sahabat dengan Nabi, bila Nabi buat majlis, sahabat duduk rapat-rapat. Lepas tu lutut Nabi letak atas paha aku. Sekonyong-konyong turun Quran. Beratnya Quran ni, Nabi
tekan paha aku macam nak hancur tu lah. Berat Quran ni. Aku biasa tengok dia kata Nabi duduk atas unta, tiba-tiba Quran turun, unta berubah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Quran yang kami turun ke atas bukit, kamu lihat Muhammad, bukit ni akan berkecai kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Quran tuan-tuan ya Allah. Mari kita rapat dengan Quran. Kita jadikan Ramadan ni kita rapat dengan Quran. Insya-Allah mudah-mudahan lepas Ramadan kita seronok dengan Quran. Terus baca Quran sampai bila-bila. Orang yang rapat dengan Quran ni tuan-tuan di dunia ni wa fil qabri mu'nisa. Dalam kubur Quran berjinak-jinak dengan dia. Dalam kubur tuan-tuan, kubur ni kalau kita tak dengar, tapi Nabi beritahu, kubur ni hari-hari bercakap. Antara Nabi kata apa? Kubur kata apa? Ana baitul wahdah, ana baitul ghurbah, ana baitul turab, ana baitul dud. Kubur kata aku ni rumah yang sunyi sepi, ana baitul wahdah. Aku ni rumah dagang. Aku ni rumah yang penuh dengan ulat. Aku rumah yang penuh dengan tanah, aku yang rumah yang penuh dengan ulat. Duduk dalam kubur seorang diri tuan-tuan, tak berteman. Kita berdagang seorang diri. Kita rajin baca Quran, Quran teman kita tuan-tuan. Dia rapat dengan kita, dia ragas kita, dia cium kita, dia peluk kita. Wa fil qiyamati syafi'ah. Di hari kiamat dia syafaat kita tuan-tuan. Tuan-tuan baca Quran, hari kiamat dia tolong kita. Dalam Sairus Salikin tuan-tuan, Imam Ghazali sebut, dia meriwayatkan satu hadis, dia kata Nabi kata syafaat Quran ni lebih power daripada syafaat para rasul alaihi wassalatu wassalam. Quran, syafaat Nabi ni kuat, tapi Quran lagi kuat. Dia tolong kita tuan-tuan. Apa lagi? Ala sira wa ala sirati nura. Ketika kita melintas siratul mustaqim, tiap-tiap kita semua melintas siratul mustaqim. Nak pergi syurga kena melintas siratul mustaqim, terpaksa melintas siratul mustaqim. Orang kafir, orang munafik, titian ini macam rambut halus, lebih tajam pada mata pedang. Orang beriman beramal soleh dilebakkan titian ini. Siratul mustaqim gelap tuan-tuan. Tuan-tuan baca Quran, Quran jadi spotlight, dia suluh terang benderang. Dah lah lebak, terang lagi. Macam mana tuan? Wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa. Ketika kita berlari-lari nak menuju syurga, ketika itu Quran tak tinggal kita walaupun sejengkai. Dia berhamba-hamba dengan kita. Pasal di dunia dulu kita rajin rapat dengan Quran. Wa minan nari sitran wa hijabah. Daripada bakaran api neraka, Quran merupakan sitran, tirai, wa hijabah, dinding yang tebal menghalang tuan-tuan sentuhan api neraka. Jangan kata panas api neraka, habuk api neraka pun tak sampai kat kita sebab dihadang oleh kitab suci Al-Quranul Karim. Mai baca tuan-tuan. Yang bolehnya, eloknya, paling elok lagi kita tadarus Quran. Kita jangan tinggal masjid, kita tadarus Quran dulu. Tadarus Quran macam ikut sunnah Nabi. Nabi baca, Jibril tengok. Nabi baca, Jibril tengok. Tiap-tiap malam Ramadan kita baca Quran tuan-tuan. Namanya tadarus Quran. InsyaAllah mudah-mudahan. Akhir sekali tuan-tuan, macam mana rutin kita hidup di bulan Ramadan ni? Apa kita nak buat? Jadual kita setiap Ramadan. Jadi tuan-tuan, yang pertamanya pastikan semayang jemaah kita tak miss. Tiap-tiap waktu pahala besar tuan-tuan. Hari-hari biasa ni pun semayang jemaah Nabi kata lebih 27 kali ganda pada semayang seorang. Yang nak sulur ni hati. Kalau hati yakin, kita takkan tinggal semayang jemaah. Orang jual durian, tanya dia sebiji berapa? RM10 je. Semayang jemaah ke tak? Tak. Kalau awak semayang jemaah, saya nak bayar 27 kali ganda. Mau tak? RM270 sebiji. Dia tinggal durian terus main jemaah. Pasal benda ni nampak. Tapi yang Nabi cerita ni nampak dengan mata hati lah tuan-tuan. Betul, nanti tuan-tuan menyesal di akhirat. Kalau boleh, dapatkan takbiratul ihram bersama-sama imam. Masya Allah.
semayang berjamaah sepanjang Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan lepas Ramadan kita sayang dah nak tinggal semayang jemaah, mudah-mudahan. Lepas tu kalau boleh kita pelihara sunat ba'diyah qabliyah, sunat rawatib. Sunat rawatib yang kena jaga sangat subuh. Sebelum subuh tu ada sunat, dia panggil sunat muakkad semayang tu. Begitu juga zuhur, sebelum semayang zuhur tu ada sunat muakkad, lepas zuhur pun ada. Itu jaga-jaga, jangan tinggal. Nabi tak pernah tinggal sangat tu. Semayang jemaah kita jaga, nombor satu. Begitulah semayang semayang isyak, semayang tarawih. Tarawih ni cuma Ramadan saja. Habis-habis tuan-tuan lepas tadarus, tuan-tuan balik rumah, jangan kira banyak. Balik rumah jangan buka gusti. Ini bagus punya tarawih, witir lagi, tazkirah lagi, gusti pula dah. Gusti tak mau. Tak mau gusti-gusti. Tutup TV, tutup lampu, tidur, jangan kira banyak. Kita nak bangkit pukul 4 pagi, pakat dengan isteri kita, kita bangkit 4 pagi, pasang jam loceng. Jam loceng tu jangan letak dekat kita. Letak kat kita, dia bunyi ting, kita pop, tampak dah. Dia tidur, kita lena. Letak jam sikit, kira-kira tampak tak sampai. Kita bangkit, kita sedar lah kita dah bangkit. Bangkit nak buat apa? Pukul 4 pagi tuan-tuan, pukul 4 pagi. Kita bangkit-bangkit. Ni muslimat ni jangan duk korek banyak-banyak sangat. Makan sok bukan nak banyak pun. Panas mana yang ada lah. Ikan, sayur lebih kurang bagi panas sudah. Tapi nasi kena masak. Kalau tak masak dia sejuk gedi. Tahu sejuk gedi? Dah sejuk gedi lagi. Kita nak makan tak apa nak lajak. Yang tu nasi kena masak. Jadi masak nasi, kita basuh beras, buah ayak secukupnya. Kita pakai dapur rice cooker. Ada dapur tu. Periuk nasi tu ada di rumah. Petik Swiss. Swiss ada 2. Satu Swiss kat dinding, satu Swiss kat periuk. Jangan petik dinding je, periuk tak petik. Bila nak masak. Lepas tu apa tinggal periuk tu, ambil uduk semayang. Tiap-tiap malam mayang tahajud. Kita tahu dah kelebihan dia. Maminan lali fatahajjad bihi nafilatan lak. Yang kedua, tadi ada pengumuman sunat tasbih. Sunat tasbih tuan-tuan sepanjang Ramadan kalau boleh tiap-tiap malam kita nak buat. Sunat tasbih ni tuan-tuan lebih kurang masanya, kalau kita buat cara ringkas pun setengah jam. Jadi kita peruntukkan pukul 4 pagi, kita start 4 suku. Makna kata tasbih setengah jam, tahajud lebih kurang 10 minit, lebih kurang 45 minit lah. Eloklah tuan-tuan, lepas tu tuan-tuan boleh makan sok terus 5 suku. Jadi sunat tasbih ni tuan-tuan cukup penting. Kerana apa? Nabi kata kepada pak menakan dia, Sayyidina Abbas, wahai bapa saudaraku Abbas, semayanglah sunat tasbih. Semayang tasbih kalau boleh tiap-tiap hari. Kita buat tiap-tiap malam sepanjang Ramadan. Kerana bulan Ramadan ni Tuhan pemudahkan kita. Pertama, setan kena tambat. Yang duk kacau selalu ni setan. Setan dah kena tambat. Dia berkata tu yang beli nasi kandak tu pukul 10 pagi pakai tepi keledar. Dia pakai tepi keledar mari beli nasi kandak. Ya tu setan haram jadah dia kata. Dia tambat-tambat, dia kelepiak terlepas. Ada 10 pagi tanya beli apa? Buka puasa apa 10 pagi ni? Puasa apa? Dia kata isteri dia nak makan, isteri dia tak boleh puasa. Macam-macam lah dia bagi alasan. Jadi tuan, setan memang dia kena tangkap, kena tambat. Bukan kena tambat tu kena rantai. Dia tu hilang power. Kuasa dia dah lemah. Di bulan Ramadan nak kacau kita. Tu boleh sembahyang tarawih tu. Sembahyang sunat witir. Bulan lain tak boleh. Ini kekuatan. Kita ambil kesempatan ni, setan tak kacau dah kita. Kita sembahyang sunat tasbih. Tuan-tuan. Yang kacau kita nafsu. Nafsu tadi kita tekan dah. Dengan makan yang halal, makan tak banyak, makan sikit. Nafsu kita lemah dah. Kita boleh buat ibadat sunat tasbih. Kalau boleh kata Mak Rasulullah, tiap-tiap hari. Kalau kita semayang siang 4 rakaat 1 salam. Kita semayang malam 4 rakaat 2 salam. InsyaAllah. Yang paling baik buat sendiri lagi boleh. Pasal dia lebih menghadirkan khusyuk. Kemudian tuan-tuan, Nabi kata lagi, kalau tak boleh tiap-tiap malam buat tiap-tiap Jumaat.
Mana seminggu sekali. Tak boleh juga sebulan sekali. Tak boleh juga setahun sekali. Tak boleh juga seumur hidup sekali. Tak boleh juga, tak payah langsung. Yang tu saya tambah. Kalau ada dosamu macam buih di laut, nescaya diampun oleh Allah orang yang semayang sunat tasbih. Jadi mudah-mudahan kita semayang tiap-tiap malam ni, Ramadan ni, lepas Ramadan kita sayang tasbih. Paling tidak kita buat tiap-tiap malam Jumaat. Saya nak sebutlah sikit tuan-tuan pada malam ni untuk panduan kita bersama. Sunat tasbih ni ada dua kaedah. Satu yang diamalkan oleh kebanyakan ahli sufi, ulama tasawuf. Satu yang diamalkan oleh kebanyakan ulama fiqh. Saya ambil yang tasawuf punya. Senang ya. Salli sunat tasbih rak'ataini. Sunat tasbih 2 rakaat. Allahu akbar. Kita baca doa iftitah. Allahu akbaru kabira. Jangan Allahu akbar kabira. Ra tu tak mati tuan. Dia baris depan. Apa tengok balik? Tengok dalam balik buku perukunan, mana-mana kitab, Allahu akbaru kabira. Ra tu hidup tu. Baris dhamma. Dia bukan baris mati. Tapi kita dah lama baca Allahu akbar kabira. Boleh ke? Macam tak cantik lah gitu yalah. Kan? Allahu akbaru kabira. Alhamdulillah kasih. Sampai habislah doa iftitah. Lepas doa iftitah baca tasbih 15 kali. Yang ringkas pun ada, yang panjang ada. Pengkat mula ni bagi ringkas ya. Nama apa? Kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu. Nak sambung boleh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, masanya 4 rakaat setengah jam. Kalau sambung lagi mungkin dia ambil masa tambah sikit lagi. Kan? Lepas tu baca 15 kali. Tanya pula nak baca 15 lagu mana? Ni jari kita 5, ni 5. 5 ni. Ni 5, gerak jari. 5. Lepas tu gerak sini, balas balik atas 5 lagi. 15. Lepas 15 tasbih, kita baca Fatihah. Lepas Fatihah baca surah. Jadi 4 rakaat 4 surah kita baca. Turun ke bawah, jangan naik ke atas. Mula alhaakumut takasur, lepas tu turun wal asri, lepas tu turun ke bawah baca qul ya, bawah lagi qul huwallahu ahad. Boleh lah kita buat macam itulah. Atau ayat lain pun terpulang lah. Lepas baca Fatihah, baca surah. Lepas surah, tuan-tuan baca tasbih sebanyak 10 kali. Mula-mula 15, lepas tu 10. Berapa jumlah dia? 25. Allahu akbar. Rokok baca biasa subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian tuan-tuan baca tasbih sebanyak 10 kali. Berapa dah? 35. Sami Allahu liman hamidah. Batu tasbih lagi 10 kali. Berapa dah? 45. Allahu akbar. Sujud. Lepas subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tasbih lagi 10. Berapa dah? 55. 55. Lepas tu tuan-tuan duduk antara sujud, Rabbighfirli habis semua, tasbih 10. Dah berapa? 65. Tuan-tuan sujud yang kedua. Lepas subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, tasbih lagi 10. Berapa? 75. Terus bangkit. Allahu akbar. Bangkit tu, elok qiyam tu, baca 15 kali tasbih. Lepas tu Fatihah. Lepas tu surah. Tasbih lagi 10. Jadi 2 rakaat ni 75, 150. Tang tahiyat tak ada tasbih. Duk tahiyat tak ada tasbih apa dah. Kan? Jadi 150. Tuan-tuan buat 2 kali. 4 rakaat 300. Itulah sunat tasbih tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah setiap malam. Jangan kita tinggalkan saja. Tuan-tuan kena ingat, pukul 4, 5, 3, 4, 5 ini waktu cukup mustajab doa. Yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Turun Allah Ta'ala ni ke langit dunia ni 1/3 akhir malam, pukul 3, 4, 5 pagi. Itu waktu Allah turun. Apa makna Tuhan turun? Pintu langit terbuka luas, rahmat Allah mencurah-curah.
Ketika itu Allah kata, man yad'uni fastajib lahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa di antara kamu yang ingin berdoa, doa aku nak makbul. Siapa nak minta, minta aku nak bagi. Siapa nak minta ampun, minta ampun, aku nak ampun. Fa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Bila Muhammad orang duk ibadat di bulan Ramadan ni tanya tentang diri aku, hang habang kat depa, fa inni qarib, aku dekat dengan depa, aku sedia makbulkan doa depa, permintaan depa, minta aku nak bagi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tiap-tiap malam tuan-tuan buat macam ni, salah satu malam tu tuan-tuan kena malam Lailatul Qadar. Satu malam mesti ada punya. Kena tu qadar. Kita ibadat satu malam macam kita beribadat 1000 bulan ataupun 83 tahun. Umur kita pun tak sampai 80, tapi terkena malam tu. Nak bagi terkena, tiap-tiap malam jangan tinggal kita buat macam ni. Insya-Allah tuan-tuan menyesal esok kalau tuan-tuan tak buat. Aku kalau aku tu apa rabak lama dah. Mai pakat beramal. Lailatul Qadar ni jangan duk cari pokok tunduk. Dia berkata pokok tunduk sujud lah, ayak laut keras lah, itulah, adalah. Ini Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ni lebih baik pada 1000 bulan. Bukan kata ayak keras. Kadang-kadang orang pondok pun terkena. Saya duduk pondok lu terkena tuan. Pukul 4 pagi dia pakai katuk kentung, tong, pegang mic lagi. Tuan-tuan, warga pondok, malam ni tu Qadar, bakat mangkit, kita pun mangkit. Ambil wuduk, yang nu tak kena, pegang ni tak kena, pegang nu tak kena. Lepas kuliah subuh, Tok Guru habis kuliah subuh tanya, siapa yang riuh tadi ni? Kata itu Qadar. Aku pun kata, hang jumpa itu Qadar? Di mana? Di pondok. Dia heret saya pergi pondok dia. Dia buat main tuan-tuan, periuk. Saya kata periuk apa? Hang tahu aku tak ada, malam tadi aku nak tidur, aku masak nasi siap nak makan sok. Aku masak, dia kata sayur sawi. Bila dia mendidih, aku ambil tahun, aku tutup api, ambil tahun, aku buh dalam periuk, aku tutup periuk, aku tidur. Mangkit pagi yang tahu, dia kata aku tengok sayur keras. Lailatul Qadar sayur keras. Dia kata saya tengok ada juga plastik. Dia kata ni macam agak-agak. Dia tulis agak-agak. Tak, dia kata tahun apa agak-agak, patutlah sayur keras. Orang pondok pun terkena kan. Jadi pokoknya tuan-tuan, mari sama-sama kita tanamkan azam yang sungguh-sungguh. Kalau tuan-tuan tak ada azam tak boleh. Tuan-tuan tanam azam sungguh-sungguh, nak sembahyang jemaah, nak baca Quran, nak sembahyang sunat tasbih tiap-tiap malam. Tuan-tuan tanam sungguh-sungguh. Pasal kita takut tuan-tuan, kut-kut ni lah Ramadan yang terakhir untuk kita. Mungkin tahun depan tak jumpa lagi, mana tahu. Kalau tahun depan tak jumpa, kita mati, sedangkan kita biar Ramadan berlalu begitu saja, kita akan menyesal sungguh tuan-tuan. Jadi sebab itu saya cakap benda ni, saya pun biasa kena arah sakit. Saya pun takut saya jadi lagu tu. Saya pun cerita kat tuan-tuan supaya menakutkan diri saya, supaya saya juga dapat memanfaatkan Ramadan kali ini semaksimum mungkin, insya-Allah. Saya kata tu sajalah tuan-tuan. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama. Macam biasalah tuan-tuan, di belakang tu kita bawa barang jualan untuk amal, jualan amal untuk pondok kita, dan kita masih lagi buka, makna kata jualan wakaf tanah yang kita beli. Alhamdulillah ada hamba Allah baru-baru ni dia bagi pinjam duit dia dulu. Kita selesai dah bayar duit kat tuan tanah, kita dah tukar nama jadi hak pondok dah. Cuma sekarang ni nak bayar balik dekat tuan dia. Kita jual pada tuan-tuan semua dengan harga sekaki RM5. Wakaf tu sekaki RM5. Tuan-tuan boleh berniat terutama untuk ibu bapa tuan-tuan. Di bulan Ramadan ni mereka amat mengharapkan bantuan kita. Mereka ni ibadat orang lemah di laut, terkapal-kapal minta tolong anak-anak. Kut-kut boleh hantar apa yang patut. Mudah-mudahan dengan wakaf ni tuan-tuan boleh bantu mak bapak kita yang sedang menghadapi kesukaran di alam kubur sana. Insya-Allah mudah-mudahan sikit sebanyak meringankan mereka itu. Jadi sumbangan tuan-tuan melalui jualan amal
dan juga wakaf ni saya ucap banyak-banyak terima kasih. Saya juga mohon maaf di mana kesilapan saya yang lepas-lepas termasuk malam ni kok terlajak apa semua, minta ampun maaf banyak-banyak lah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ مرادنا ومراد المسلمين والمسلمات. اللهم اقصد مقصودنا ومقصود المؤمنين والمؤمنات دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله بالعالمين. تكبير.